Jauh sebelum dunia dijadikan, Dialah Anak Domba, Sang Penebus dosa. Namun Dia kalahkan maut dalam kuasa firman-Nya. Sampai sekarang Dia tetap bertahta. Dia Tuhan, selamanya Dia Raja. Tuhan kami, lebih dalam dari
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di Kebaktian Doa Rabu Online GIOK Himtong. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian doa. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian doa saat ini. Mari kita mengambil saat teduh secara pribadi. Amin. Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan yang menjadikan kita dan yang selalu setia menuntun kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dialah Allah yang kudus dan layak disembah. Mari kita agungkan Dia saat ini. Besarlah dan ajaiblah karya-Mu ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu. sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. layak disembah, Layak disembah Tuhan, layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau ya Allah yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini.
Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh datang kepadamu untuk berbakti kepadamu ya Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami terus memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, khususnya di masa pandemi ini, agar mereka terus percaya dan menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah kebaktian doa saat ini. Tuhan memimpin dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian doa. Kiranya setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita mau menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Bahkan di saat kita tidak melihat jalan Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. mari kita nyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa kita hari ini. Mari yang pertama kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Bersyukur untuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan keluarga kita yang lain yang boleh Tuhan pelihara sampai dengan saat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh menyertai kehidupan mereka sampai dengan saat ini. Mari kita berdoa dengan bersuara. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih
untuk orang-orang yang kami kasihi, anggota-anggota keluarga kami, orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, keluarga besar kami yang lainnya yang masih Tuhan pelihara sampai dengan saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di masa pandemi ini kami boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan kami boleh terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Untuk studi daripada anak-anak kami, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, untuk hari-hari yang boleh Tuhan pelihara dan kami boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari yang kedua kita juga mau berdoa untuk persiapan Natal, baik dalam lingkup nasional maupun di setiap lokasi yang ada, agar Tuhan boleh memimpin segala persiapan dan juga pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik. Dan juga acara Natal tahun ini boleh menjadi berkat bagi para jemaat yang mengikutinya. Mari bersama-sama kita berdoa dengan bersuara. Bapa dalam surga, kami berdoa saat ini khusus untuk persiapan Natal. Tuhan, kami berdoa untuk para panitia yang Tuhan sudah pimpin, mereka boleh terbentuk dan boleh melayani Tuhan di Natal tahun ini, baik dalam lingkup nasional maupun di setiap lokasi yang ada. Tuhan, biarlah para panitia ini boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, mempersiapkan Natal tahun ini. Tengah tantangan yang ada, biarlah Natal tahun ini boleh sungguh-sungguh dirayakan dengan penuh sukacita. Tuhan, berkati proses rekaman yang mungkin harus dilakukan, latihan demi latihan yang harus dijalani. Semuanya boleh Tuhan berkati. Para pelayan Tuhan diberikan semangat hati yang melayani. Dan biarlah nanti ketika Natal tahun ini boleh kami rayakan bersama dengan jemaat, dengan keluarga besar GIOH Kim Tong. Acara ini boleh berlangsung dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persiapannya dan juga pelaksanaannya nanti di hari H hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari yang ketiga, kita juga terus berdoa untuk pemerintah Indonesia. Mari kita doakan untuk usaha pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Kita juga doakan untuk situasi politik dan keamanan bangsa kita, khususnya menjelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Biarlah negara kita tetap dalam keadaan yang aman dan baik. Mari kita berdoa dengan bersuara. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami di dalam usaha menangani pemulihan ekonomi bangsa kami yang tidak mudah. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang baik, tindakan-tindakan yang tepat untuk memulihkan kondisi ekonomi bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Khususnya kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk situasi keamanan bangsa kami, situasi politik bangsa kami khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan, tapi kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ketika umat-Mu merayakan Natal, ketika gereja-gereja boleh merayakan Natal, semuanya boleh tetap dalam keadaan yang aman dan damai. Begitu juga Tuhan untuk nanti Tahun Baru yang akan kami sambut, semuanya juga boleh dalam kondisi yang baik dan aman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya kondisi bangsa dan negara kami, masa depan negara kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, karena kami tetap percaya kepada Tuhan
Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang layak kami sembah. Dan Allah tempat di mana kami menaruh harapan satu-satunya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya kepadamu ya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari selanjutnya kita mau berdoa juga untuk jemaat yang sedang bergumul. Khususnya mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang sakit. Dan mereka yang sedang bergumul dengan relasi antar anggota keluarga. Mohon Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Kita doakan juga untuk anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Agar Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Memberikan anugerah kepada mereka. Mari kita bersama-sama berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Bapa dalam surga, kami berdoa khusus untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan, tantangan dan kesulitan dalam hidup mereka. Khususnya mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau kiranya menolong jemaat-Mu dalam proses pencarian pekerjaan. Tuhan tunjukkan tempat yang tepat, yang terbaik. Untuk mereka boleh bekerja ya Tuhan. Begitu juga untuk mereka yang sedang dalam keadaan yang sakit, dalam lemah tubuh. Mungkin sudah lama mereka sakit. Tuhan, di tengah-tengah situasi ini biarlah Engkau juga tetap hadir dalam hidup mereka. Menguatkan, menolong mereka. Tetap berikan iman percaya kepada mereka. Untuk terus bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati dalam masa-masa pengobatan, masa istirahat. Mungkin ada terapi yang harus mereka jalani. Ada obat-obat yang harus mereka minum. Tuhan pakai semuanya ini. Tuhan pulihkan dan kuatkan mereka selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang dalam kelemahan tubuh. Biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan, pengharapan hanya di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu juga yang sedang dalam pergumulan relasi, khususnya dengan anggota keluarga mereka. Tuhan juga kiranya boleh hadir di tengah-tengah keluarga yang sedang bergumul ini. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau yang ragu imannya saat ini. Ataupun juga ada anggota keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan kiranya juga boleh hadir dalam kehidupan mereka. Berbelas kasihan kepada mereka. Kuatkan iman jemaat-Mu yang lemah. Berikan anugerah kepada anggota keluarga jemaat-Mu yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau dan sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Jawaban doa yang mereka butuhkan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari yang terakhir kita mau berdoa untuk pelayanan digital dari GI Hokim Tong. Agar Tuhan terus pakai pelayanan digital ini. Supaya semakin berkembang dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan kita rindu bersama-sama kiranya pelayanan ini juga boleh dipakai untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga,
Kami berdoa khusus untuk pelayanan digital dari G. Yoakim Tong. Kami bersyukur Kau terus memakai pelayanan ini sampai dengan saat ini untuk bisa melayani Tuhan melalui media sosial. Tuhan berkati pelayanan ini, berkati orang-orang yang di dalamnya. Terus berikan semangat kepada mereka untuk mengembangkan pelayanan ini ya Tuhan. Dan biar pelayanan ini boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu setiap hal yang boleh dikerjakan, setiap hal yang boleh diposting, konten-konten yang boleh dibuat, itu semua dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Dan juga kami rindu ya Tuhan, pelayanan ini juga dapat menjangkau jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kau berkati pelayanan digital di gereja-Mu ya Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan pelayanan digital ministry ke depannya ke dalam tangan-Mu. Berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa dalam surga, inilah setiap doa-doa kami. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Dan Engkau akan menjawab doa kami ini sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap kami. Agar kami memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. 姊妹弟兄姐妹平安。 Kita bersyukur kita boleh kembali sama-sama datang untuk berdoa kepada Tuhan. 我们感谢主，我们又有机会来到神的面前，向他祷告。 Mari sebelum saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala kita berdoa. 我们在听道之前，我们要一起来低头祷告。 Bapa dalam surga, terpujilah namamu. 天父上帝，荣耀归给你的名。 Kami bersyukur untuk setiap berkat, anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. 谢谢主赐给我们的保守看顾，还有你给我们的恩典。 Kalau kami ada sampai saat ini, sebagaimana kami ada, itu adalah anugerah Tuhan. 我们有我们的今日，全然是你的恩典。 Tuhan berkatilah untuk firman-Mu yang sebentar kami akan sama-sama baca dan kami dengarkan. 恳求主自己，祝福你的话语，我们要一起来聆听，我们要一起来读。 Berilah kami telinga seorang murid ya Tuhan. 求主赐给我们一个门徒的耳朵， Yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. 我们愿意听从神的话语。 Dan berikan kami juga hati seorang hamba. 恳求主赐给我们一个仆人的心， Hamba yang taat dan setia. 愿意忠心，愿意顺服主的心， Untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. 好让我们在生命当中可以实行你的话语。 Bersabdalah dan berbicaralah lewat firman-Mu sore ini Tuhan. 恳求主在今天下午接着你的话语来对我们说话。 Kami siap mendengarkan firman. 我们已经准备好了， Di dalam nama Tuhan Yesus, 我们奉主耶稣的名， kami berdoa, kami bersyukur. 我们祷告感恩， Amin. 阿门。 Firman Tuhan terambil dari kitab Habakuk pasal 2, ayat 13, 14, dan ayat yang ke-20. 我们今天的经文取自于哈巴谷书的第2章第13节、第14节，然后第20节。 Sesungguhnya bukanlah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. 民所劳碌得来的被火焚烧，列国有劳乏而得的归于虚空，不都是出于万军之耶和华吗？ Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. 认识耶和华荣耀的知识，要充满遍地，好像水充满海洋一般。 Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. 第20节，惟耶和华在他的圣殿中，全地的人都当在他面前肃静静默。
Saudara-saudara, problematika kehidupan kita mulai menjadi bermasalah ketika kita kehilangan natur pertama dari iman kita. 弟兄姐妹，我们生命会面对问题，当我们失去了我们信心的本质。 Pada saat kita menjadi orang Kristen, kita tidak menyadari apa perbedaan antara orang Kristen dan orang yang beragama. 当我们成为基督徒，我们很多时候没有办法分辨出来什么是基督徒，什么是所谓有宗教的人。 Seorang imam atau Romo Katolik menulis satu artikel. 有一个天主教的神父说， Saya menjadi seorang ateis sekarang karena saya sudah menyelidiki dalam penelitian saya. Dan saya rasa penelitian saya itu benar. 他写了一个文章，在文章里面他说：“我现在成为一个无神论者，因为我已经深深的去研究，而且我研究的我研究的效果是对的，是正确的。” Setelah dipelajari beratus-ratus tahun, agama tidak menyelesaikan persoalan manusia. 从亘古以来，很多人在几百年，他们用了几百年的时间来研究，发现宗教没有办法解决人类的问题。 Agama tidak memenuhi keinginan manusia. 宗教没有办法满足人类的需求， Agama tidak mampu mencapai apa yang diharapkan oleh manusia. 宗教没有办法带领一个人来达到他们心里所愿， Yaitu menjadikan hidup mapan, hidup nyaman dan aman. 宗教没有办法让人活得更舒适、更顺畅， Hidup yang penuh damai sejahtera. Tidak ada kesulitan dan masalah. 没有办法让人过一个平安、没有问题的生活， Semua bisa hidup baik-baik. 就是没有办法让所有生命当中的各方面都安好。 Maka dari penelitian itu, kesimpulannya adalah agama sudah gagal. 所以从这个研究得出来的效果就是宗教已经失败，没有达到它的目的了。 Saudara setuju apa yang menjadi kesimpulan itu? 弟兄姐妹赞同这样的结论吗？ Ketika agama ingin membuat manusia hidup baik, jangan pernah berpikir manusia menjadi akan lebih baik. 我们千万不能想望说宗教可以帮助人类过更好的生活，或者让一个人变成更好的人， Agama tidak akan pernah membuat manusia jadi baik. 因为宗教没有办法做到这个。 Ini sudah terjadi berabad-abad sebelumnya. 我们这个事情已经好几百年了，宗教没有办法解决的问题。 Bahkan terjadi suatu culture movement, gerakan pemberontakan kepada Tuhan. 甚至成为一个反抗上帝的一种运动， Intinya adalah manusia ingin menjadi Tuhan. 因为他们基本上所要的就是人要变成神。 Apa problemnya? 那问题出在哪里呢？ Apa yang salah? 有什么问题？错误在哪个方面？ Agama yang salah atau manusianya yang salah? 是宗教的问题，或者人出了问题？ Problemnya saat kita hidup dalam dunia ini, kita hidup didikte oleh pemikiran dunia. 问题出在我们生命当中是由世界属世的一些思想所引导， Kita dipengaruhi oleh isme-isme dunia. 我们生命被世界里面所有的很多的思想所影响， Dan manusia tidak kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. 人没有办法回到神原来创造的目的。 Ini menjadi isu yang terus-menerus berulang kali terjadi dalam hidup manusia. 这个事情不断的重复、重演着在人的生命当中， Manusia membuat konsep dan ideologi. 因为我们为自己做了自己的概念、自己的教义， Manusia membuat faham, aliran dan doktrin 做了自己的主流，做了自己的思想。 sebagai tempat di mana manusia bisa bernalar, bisa berargumentasi. 我们用这一些来跟别人或者来跟上帝辩论， Dan manusia merasa bisa berelasi dengan Tuhan. 我们用这个来跟上帝建立关系。 Orang Israel jatuh dalam dosa ketika menjadikan Taurat itu sebagai Allahnya. 以色列人落入最重，因为他们把律法看成他们拜为他们的上帝。 Semua pemikiran, semua cara-cara manusia tidak pernah bisa berkorelasi dengan Tuhan. 人的所有的办法，人所有的思想，没有办法让我们跟上帝有更好的关系。 Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, 弟兄姐妹，
Sebenarnya sampai di mana kita bisa mengenal Tuhan? 到底我们可以认识神，可以有多深的认识？ Murid-murid Tuhan Yesus sendiri 3,5 tahun belajar, tinggal bersama dengan Tuhan. Mereka gagal bisa mengenal Tuhan. 因为主耶稣自己的门徒，他们跟主耶稣在一起3年半，他们都没有办法深入的去认识主耶稣。 Saat saudara beli HP baru 当我们买了一个新的手机， atau beli gadget baru, 或者买了一个新的电子工具， berapa lama saudara bisa kenal atau bisa memahami cara kerja handphone tersebut? 我们需要多久呢，才真正的可以明白这个手机的操作？ 1 bulan? 一个月吗？ Terlalu lama. 太久了。 1 minggu? 一个礼拜吗？ Kelamaan. 也太久了。 1 hari? 一天呢？ Anak-anak muda mungkin dalam hitungan 1 menit, hitungan jam sudah bisa berselancar dengan handphone barunya. 年轻一般的人呢，他们可能只需要几分钟或者甚至几个小时而已，就可以明白，也可以很好的操作他们新的手机。 Saudara jadi orang Kristen sudah berapa lama? 那我们身为基督徒，我们做了基督徒做了多久？ Sudah kenal Tuhankah? 我们真的认识我们的神吗？ Abad ke-21 ini kenal sebagai abad selfie. 我们可以趁21世纪成为自我的一个世纪。 Self-orientation. 21世纪是自我中心的一个世纪， Everything is self and anything is self. 所有的东西都是以自我为中心。 Life is self. 我的生活只是关于我自己， Dalam arti hidup yang berfokus pada diri sendiri. 意思就是说，我的生命专注的焦点就是我自己。 Seberapa tahu kalau Tuhan menyertai saudara? 那我们怎么知道上帝有多少与我们同在呢？ Saat kita bangun tidur kita sadar. 当我们醒起来，我们体会到， Tuhan, aku tahu aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. 主啊，没有你，我活不下去。 Tetapi kita terus sibuk dengan agenda kita. 但是后来，我们因为很多事情要做，因此我们忙碌，忘记了神。 Dengan rencana dan job-job kita. 我们有很多的计划，我们有很多的工作。 Apakah sepanjang hari itu saudara melibatkan Tuhan? 我们过的那一天，我们有与主同行吗？ No. 很多时候没有， Semua memakai pikiran sendiri. 我们都靠自己的能力， Menggunakan kekuatan sendiri. 我们都靠自己的本事。 Kapan kita melibatkan Tuhan? 我们什么时候与主同行呢？ Waktu kita sudah tidak berdaya. 当我们无能为力的时候， Waktu gagal dan waktu jatuh terkapar. 当我们失败，当我们走投无路， Baru kita mencari Tuhan. 在那个时候，我们才寻找上帝。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， kita harus kembali kepada core iman kita. 我们一定要回到我们信心的本质， Inti iman kita. 就是我们信心的中心、核心。 Pusatnya adalah Kristus. 因为我们信心的核心就是主耶稣基督。 Kitab Habakuk ini mempunyai format yang sangat jelas. 那在哈巴谷书里面，我们可以看到一个非常清楚的教导， Tentang prinsip-prinsip kebenaran yang selama ini menjadi pergumulan Habakuk. 这一些教导就是从哈巴谷在他生命当中的一些挣扎所得来的真理。 Pasal 1 dimulai dengan keluhan-keluhan. 在第一章里面，我们可以看到哈巴谷书向神埋怨， Dan pertanyaan-pertanyaan Habakuk tentang kejahatan. 而且在第一章里面，我们看到他在世上所不明白一些恶事情所发生的一个问题。 Tentang ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah bangsanya. 他问上帝为什么在他的民中、他的国中发生一个不公不义的事情？ Ada kekecewaan di sana, ada nada putus asa. 他很失望，他很灰心， Iman Habakuk mulai goyah. 他的信心动摇。 Namun di saat seperti demikian, Habakuk tidak terpuruk sampai titik yang paling bawah. 但是却在这种的状况里面，他不落入到最深的低谷， Sebab Habakuk telah menemukan cara. 因为他找到了一个办法。 Bagaimana ia mendapatkan kekuatan dan jawaban-jawaban. 这样的办法使他可以得到答案，他得到力量。
dari pergumulan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut. 从他的问题，从他的挣扎当中，他找出来了一个办法，使他可以得到答案。 Dalam Habakuk pasal yang kedua kita bisa melihat 在哈巴谷书第2章里面，我们可以看到， ayat-ayat ini menjadi titik balik Habakuk. 就是这节经文呢，成为他一个转捩点， Dari kesulitan, pergumulan iman, dan pertanyaan yang tidak terjawab. 就是他从那一些不得答案的挣扎跟问题当中的一个转捩点， Menuju kepada sebuah kemenangannya. 他往一个得胜的生活。 Inilah yang disebut sebagai pengalaman iman. 这个就是我们信心的经历。 Dari hidup yang terkunci dengan berbagai pertanyaan dan pergumulan. 他之前呢，因为一些问题、一些信心里面的挣扎而被锁住，而被捆绑， Yang tidak ada jawabannya. 他找不到答案。 Menuju kepada sebuah hidup yang terbuka. 从他找不到答案，他现在可以找到一个生活是开放，生活是有可能的，是有一个可能性的生活， Iman yang hidup dan dinamis. 就是一个活化，一个蛮有活力的信心。 Saudara-saudara, apa yang menjadi pergumulan Habakuk? 弟兄姐妹，哈巴谷的挣扎到底是什么？ Ada 3 hal. 有3件事情。 Pertama, 第一个 posisi Habakuk sebagai nabi. 就是哈巴谷身为一个先知 Yang kedua, 啊，第二个 posisi bangsa Israel umat Tuhan yang menindas kebenaran dengan kefasikan. 以色列选民他们却已经践踏了神的真理。 Yang ketiga, 第三 posisi bangsa Kasdim, bangsa kafir, 就是有外邦的国家， yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup semena-mena, 他们不认识上帝，他们为所欲为， membinasakan dan merampok semua harta benda umat Tuhan. 他们强暴，他们毁坏了属神子民的财产。 3 hal dari pergumulan Habakuk itu sebetulnya poinnya sama. 其实从3个挣扎当中有一个本质 Baik Habakuk, bangsa Israel dan bangsa Kasdim, 是，不论是哈巴谷，或者是以色列国，或者是以色列民，或者是外邦国， memiliki prinsip yang sama. 其实有一个是一样的原则， Jatuh ke dalam dosa yang sama, 就是落入到同样的罪， yaitu merasa aku adalah Allah. 就是认为自己是上帝。 Aku bisa ngatur, aku punya hak, aku punya kuasa dan otoritas. 我可以掌管所有，因为我有这个权利。 Merasa diri yang paling mutlak, paling benar, dan paling berhak. 我就是绝对的，我就是最对的，我就是最有权威的。 Habakuk protes melihat bangsa Israel, umat yang setia beribadah kepada Tuhan. 所以哈巴谷他就是抱怨，因为看到他的子民以色列民，他们原本是一个忠心拜耶和华的一个民族， Menghormati hari Sabat, memberi persembahan, tetapi hidup mereka jauh dari kebenaran. 他们很尊重耶和华的日子，然后安息日，然后他们也是很忠心的给奉献， Kesalehan mereka adalah kesalehan yang palsu. 但是却他们的生活远离了真理，他们的虔诚是一个虚假，是一个空的虔诚。 Bagaimana dengan Habakuk sendiri? 所以哈巴谷自己呢， Habakuk juga pernah terjebak untuk memutlakkan apa yang ia saksikan. 哈巴谷也曾经落入到一样的问题， Habakuk pernah kecewa kepada Tuhan. 也因此哈巴谷向神失望了。 Saudara pernah kecewa kepada Tuhan? 我们曾经对神失望吗？ Banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. 有很多人对神失望， Ada yang ikut pelayanan tapi hidupnya banyak masalah. 有的人认为他已经参与了很多的服事，但是生命当中却很多问题，面对很多问题， Malahan Tuhan yang disalahkan. 他们就责怪上帝。 Kenapa saya sudah aktif melayani tapi banyak susah, banyak masalah? 我这么积极服侍上帝，但是我生命当中怎么这么多的问题，跟怎么这么多的困难？ Kenapa jadi Tuhan yang disalahkan? 但是为什么我们责怪上帝呢？ Habakuk pasal 2 ayat 1 adalah ayat kunci di mana Habakuk sadar. 哈巴谷书的第2章第1节，那个是一个很关键的境界，因为在那边他就体会到，
hidupnya berubah dan bertobat. 他那个是他生命中的转捩点，他悔改转向上帝。 Dari memutlakkan menurut dirinya sendiri menjadi satu pertanyaan. 自从他过一个自我中心的生活，他便问了上帝一个问题： Aku berdiri di tempat pengintaianku dan beri tegak di menara. 从自我中心的生活变成一个宣告。 Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. 第2章的第1节这边告诉我们说：我要站在守望所，立在望楼上，观看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉愿。 Dan Habakuk 2 ayat yang ke-20. 然后第2章第20节告诉我们说： Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam diri di hadapannya, ya segenap bumi. 为耶和华在他的圣殿中，全地的人都当在他面前肃静静默。 Saudara, hidup setiap kita harus sampai pada pengakuan seperti ini. 我们的生命一定要达到这个点。 Banyak orang yang waktu membuka diri pada hal yang benar, 很多人当他向真理敞开的时候， ia tidak bertanya kepada sumber yang benar. 但是他并没有寻找正确的真理的泉源， Inputnya salah. 他所得到的泉源是错误的泉源， Akhirnya jatuh lebih dalam lagi. 因此他落得更深，落得更厉害。 Orang tersebut mati di dalam konfirmasi yang salah. 因此呢，他死在错误当中， Karena salah alamat dan salah mendapatkan sumber yang benar yang dapat dipercaya. 因为他所找的对象是错误的。 Habakuk tidak demikian. 但是哈巴谷并不是这样， Habakuk membuka diri secara tepat, yaitu kepada Tuhan sebagai sumber kebenaran yang benar. 他向正确的对象敞开，就是向那个真理源头耶和华敞开。 Habakuk kembali kepada Tuhan. 他回到神的面前， Ini adalah prinsip yang penting yang harus kita lakukan. 这个就是我们应该有的很重要的一个原则。 Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, 我们不论发生什么事情，不论面临什么事情， kembalilah kepada Tuhan sumber kebenaran. 我要请大家可以回到上帝的面前，那个真理的泉源，真理的源头。 Saudara, kitab Habakuk bukan kitab pergumulan pribadi Habakuk. 其实哈巴谷书并不是他自己挣扎的一本书， Tetapi semua orang. 但是所有的人的挣扎都有共同的一个挣扎。 Dan jawaban Tuhan bukan hanya untuk Habakuk. 上帝给哈巴谷的一个答案，也不只是单独给他的答案， Tetapi juga untuk semua orang. 但是给所有的人的答案。 Dalam Habakuk pasal 2 ini, 在哈巴谷书的第2章， Tuhan memberikan jawaban. 上帝给一个答案， Dan jawaban itu merupakan prinsip kebenaran yang harus diterima oleh semua orang. 这个答案呢，蕴含着真理的原则，是可以给所有的人接受的。 Saudara, kita perlu belajar firman Tuhan baik-baik. 我们一定要好好的查考圣经， Supaya apa? 目的是什么呢？ Supaya kita tidak tertipu, disesatkan oleh filosofi dan konsep dunia. 好让我们不会被那一些世俗的思想被引导。 Apa sebetulnya yang dilakukan oleh Habakuk saat ia mengalami kesadaran tersebut? 当哈巴谷得到神这样的教导以后，他怎么做呢？ Di awal pasal 2 ini dengan jelas dikatakan, 在第2章的前半部告诉我们说， Habakuk menyendiri, ia mengambil waktu teduh dan tenang di hadapan Tuhan. 他静默，他来到神的面前， Habakuk naik ke menara untuk berdoa, untuk menantikan jawaban Tuhan. 他站在守望所来祷告，等候耶和华的回应。 Habakuk berpuasa, menenangkan dirinya, hatinya, dan emosinya. 他禁食，他静默，他使自己冷静下来， Untuk menemukan jawaban dan pergumulan iman. 目的是要让他可以从他的挣扎当中得到答案。 Saudara, menara adalah tempat yang jauh dari kesibukan. 一个守望所就是离世俗忙碌的生活有一段很远的距离。
tempat yang terpencil dan terasing, 就是一个非常静默偏僻的地方， tempat yang jarang orang mau datang. 就是一个很少人要去的地方。 Inilah tempat di mana Habakuk berdiam diri di hadapan Tuhan. 但却在这样的地方，哈巴谷安静下来，在神的面前静默。 Tempat yang sepi, yang terasing, tempat yang jauh dari keramaian dan orang banyak. 这是一个远离世俗忙碌的一个地方。 Saudara, jawaban Tuhan itu datang bukan dalam keadaan waktu kita panik. 上帝的答案很多时候不是在我们恐慌当中向我们显明的， Waktu kita sedang sibuk dan bingung. 或者当我们还在忙碌当中，在恐慌当中。 Tetapi jawaban Tuhan itu datang pada saat tenang, saat sepi dan teduh. 但是上帝的答案却在我们很冷静、我们很静默的时候，神向我们显明。 Aku mau meninjau dan menantikan. 我要等候， Kalimat ini punya arti yang penting. 我要这句话很重要。 Habakuk punya hati yang rindu, ingin tahu dan ingin menantikan dan menemukan jawaban yang pasti dan benar dari Tuhan. 这个观看的这个字表明说，他要以很渴慕的心、很期待的心，等候神明确而且正确的答案。 Saudara, dari peristiwa ini Habakuk belajar dua hal di sini. 从这个经历里面，哈巴谷学到2件事情。 Yang pertama, 第一个， iman itu menantikan jawaban Tuhan. 信心就是要等待神的答案。 Artinya dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan di sini. 在这边，我们要努力，我们要重心。 Berapa lama Habakuk berada di menara? 哈巴谷在那个守望所里面要多少久呢？要待多少久呢？ Tinggi menara itu kurang lebih 30 sampai 40 meter. 因为那个守望所的高度可能30到40米， Kalau sudah naik tidak akan buru-buru untuk turun. 因为他上去了以后，他不会急着下去。 Mungkin Habakuk ada di menara itu dalam beberapa hari. 哈巴谷可能在守望所里面待了几天。 Tuhan menginginkan hidup kita seperti demikian. 上帝要我们过这样的生活， Ada ketekunan dan kesetiaan dalam diri kita untuk terus menanti dan mencari jawaban dan pertolongan Tuhan. 我们要坚持，我们要忠心，我们要等待，我们要寻找上帝的答案跟上帝在他时候的帮助。 Pelajaran yang kedua, 那第二个教导就是， hidup kita sebagai orang percaya tidak terlepas dari iman. 我们基督徒一定要靠信心生活。 Hasil dari penelitian Habakuk di menara itu menghasilkan sebuah kekuatan baru bagi Habakuk. 哈巴谷在守望所静默的结果，就是他重新得力， Khususnya kekuatan dalam kehidupan imannya. 在信心生活里面重新得力。 Iman itulah yang dapat membawa kita untuk berelasi dengan Tuhan. 那这样重新得力的信心，使我们可以重新与主建立关系。 Iman itu apa? 什么是信心？ Iman itu ya dan amin. 信心就是相信神是是的，而且是阿门的。 Iman itu sifatnya pasti, bukan semoga atau mudah-mudahan. 信心的本质就是一个非常明确、非常证实的，而不是希望是这样，或者希望上帝这样或者那样。 Iman itu saat hidup kita berpaut, bergantung penuh kepada Tuhan. 信心就是显示出当我们完全依靠神的时候， Dan iman itu hidup kita yang memuaskan hati Tuhan. 那我们以信心来满足神的心。 Saya tidak tahu seperti apa relasi dan hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. 我不晓得弟兄姐妹与神的关系是怎么样， Bagaimana pemahaman saudara tentang Tuhan? 我不晓得大家对神的认识有多深。 Mari dari firman Tuhan hari ini kita belajar seperti Habakuk. 但愿从今天的道里面，我们重新效法哈巴谷， Yang membangun kembali pemahaman dan relasinya dengan Tuhan. 他重新建造与神的关系、与神的认识、对神的认识， Dengan membangun kembali menara doanya kembali. 就是重新建造祷告所、祷告的祭坛。 Bangun kembali, dirikan kembali menara doa saudara yang sudah roboh. 那个是我们已经倒塌的守望所，我们要重新把它建造起来。 Sebab Tuhan mau berbuat
Tuhan mau melakukan sesuatu yang indah bagi kehidupan iman saudara. 因为上帝要在你们的生命当中做事，因为上帝要在我们生命的信心生活里面重新做事。 Tuhan ingin menyatakan maksud dan rencana yang agung dan mulia itu di dalam pelayanan kita. 上帝要借着我们的侍奉，将他的旨意，将他的计划、荣耀、伟大的计划向我们显明。 Di dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dan di dalam seluruh hidup kita. 在我们的侍奉当中，在我们的家庭当中，在我们的工作或者在我们的生意里面，在我们生活中的各个层面。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur kalau firman-Mu sudah diberitakan. 主，谢谢你，你的话语我们已经听了。 Di tengah segala pergumulan, kesulitan yang sedang dihadapi oleh setiap kami, Tuhan. 在我们所面对的生活的挣扎和问题当中， Mungkin di antara kami ada pergumulan, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti Habakuk. 我们当中可能有很多人像哈巴谷一样疑问了上帝。 Yang bergumul, yang bertanya kepada Tuhan. 我们疑问上帝， Tentang segala ketidakadilan, kesulitan, dan pergumulan hidup ini. 我们看到一切不公不义的事情发生，我们看到我们生命当中很多的挣扎，我们就向上帝提出疑问。 Namun di tengah-tengah pergumulan seperti demikian, Habakuk mencari Tuhan. 哈巴谷面对问题的时候，他就寻找耶和华， Dia tidak mencari jawaban dari dunia, dari orang-orang di dekat dia. 他并不转向世界或者他周遭的人来寻找答案， Tapi dia berdiam diri mencari Tuhan. 但是他静默等候耶和华， Membangun kembali menara doanya di hadapan Tuhan. 他重新建立，他在上帝的面前重新建立他的祷告的守望所。 Tuhan, biarlah kami juga boleh membangun kembali kehidupan doa kami bersama dengan Tuhan. 上帝要帮助我们，让我们也可以重新建立我们祷告的守望所。 Sehingga segala pertanyaan, pergumulan yang kami pertanyakan di hadapan Tuhan, 因此，我们所有的挣扎、所有的疑问， Tuhan memberikan jawaban dan pertolongan kepada kami. 上帝可以到时候给我们答案。 Bahkan Tuhan menguatkan iman percaya kami. 你要帮助我们，你要建立我们的信心。 Memulihkan pekerjaan, usaha, dan keluarga kami. 求你恢复我们的家庭、我们的工作、我们的生意， Sebab ada maksud Tuhan yang indah di dalam setiap peristiwa yang kami hadapi. 因为我们晓得，在我们生命所面对的一切里面有神美好的旨意。 Berkati kami semua Tuhan. 主啊，求你祝福我们每一个人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告感恩，奉主耶稣的名求， Amin. 阿门。 Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Kiranya kita boleh bersama-sama berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Dan terus menaruh percaya kita hanya kepada Tuhan. Dan kita berharap hanya kepada Dia. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janjinya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Jemaat, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. 弟兄姐妹，我们请起立，我们要领受从上帝而来的祝福。 Kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia 愿荣耀天父上帝的慈爱 melingkupi hidupmu. 要保护你， Anugerah keselamatan dan karya penebusan yang sempurna 然后从主耶稣基督完全得救的救恩， dari Tuhan Yesus Kristus. 从主耶稣而来的救恩， Pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus. 安慰、帮助、恩典跟力量，从我们的圣灵
menyertai kita semua 要与我们每一个人同在， dari hari ini sampai selama-lamanya. 从今时直到永远。 Amin. 阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 弟兄姐妹，请坐， Saat teduh Tuhan memberkati. 请默祷，愿神祝福。Sang penebus dosa